Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah kami, Puan Khadijah binti Adnan dan rakan-rakan yang kami kasihi sekalian. Pembentangan ini merupakan subjek bagi BMM 1044, pengenalan sistem ejaan Rumi dan Jawi, iaitu bagi tugasan 3, analisis kaedah ejaan Jawi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurfizatul Anisa binti Jasini, Izzah Insyirah binti Noel dan Nur Syazwani binti Muhammad Syah. Kaedah ejaan Jawi yang kami analisis adalah berdasarkan sajak S. Samad Said yang bertajuk Merindui Buku. Sajak ini diterbitkan pada 7 Mac 2004 dalam Dewan Sastra, iaitu dalam muka surat 50. Dalam sajak ini, S. Samad Said menggambarkan kasih sayang beliau terhadap buku. Sajak ini juga mengandungi 6 buah rangkap yang mempunyai rima akhir AA, BB dan AB, AB. Oleh itu, dalam sajak S. Samad Said terdapat beberapa kaedah ejaan Jawi yang kami perolehi, iaitu hukum luar darlung, hukum ka dan ga, hukum diftong, penggunaan huruf hamzah, kata pinjaman, perkataan imbuhan akhiran an, huruf darlung, perkataan satu suku kata, dan imbuhan. Hukum luar dalung terdiri daripada huruf selain huruf dalung, iaitu dal, ra, lam, waw dan nga. Contoh hukum luar dalung yang kami dapati dalam sajak Merindui Buku hasil karya S. Samad Said ini, kami mendapat 7 hukum luar dalung. Yang pertama, kita. Yang kedua, utama. Yang ketiga, sasa. Yang keempat, sentiasa. Yang kelima, membaca. Yang keenam, baca. Dan yang ketujuh, dewasa. Syarat bagi hukum luar dalung ini ialah huruf alif tidak diletakkan di akhir kata bagi perkataan hukum luar dalung. Seperti yang kita lihat di sebelah kanan, contoh kita. Ta merupakan huruf luar dalung. Maka dengan itu, selepas ta tidak akan berlaku penambahan alif. Tetapi hukum luar dalung ini terdapat pengecualian, iaitu kepada perkataan yang mengalami homograf seperti buaya dan buai. Bila kita menukarkan mereka kepada menukarkan perkataan ini kepada huruf Jawi, huruf tersebut akan mempunyai persamaan. Cuma bagi buaya akan ditambahkan alif selepas ya, tetapi bagi buai tiada alif selepas ya. Itu yang dapat membezakan di antara ejaan buaya dan buai di dalam ejaan Jawi. Serta perbezaan ini dilakukan untuk mengelakkan kekeliruan bagi pembaca. Hukum ka dan ga. Seperti yang kita tahu, hukum ini akan membentuk huruf Jawi, kaf dan ga. Untuk hukum ini, ianya melibatkan perkataan yang mempunyai suku kata yang berakhir dengan huruf ka atau ga. Seperti yang terdapat dalam sajak Merindui Buku, kami dapati ada 3 hukum ka-ga. Yang pertama, pustaka. Yang kedua, juga. Dan yang terakhir, aneka, seperti yang berada di bahagian kanan. Suku kata yang terakhir bagi perkataan-perkataan ini tidak ditambahkan dengan huruf alif kerana melalui hukum ka dan ga. Itu adalah syarat bagi hukum ka dan ga, iaitu tiada penambahan huruf alif. Pengecualian bagi hukum ini
ada 3 bahagian seperti yang berada di sebelah kiri. Pertama, homograf. Yang kedua, akronim. Dan yang ketiga, kata nama khas. Okey, seperti yang kita tahu, homograf iaitu perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi mempunyai maksud yang berbeza. Contoh, beg dan bega. Sekiranya mengikut format hukum Kaga ini, kedua-duanya akan menghasilkan ejaan yang sama. Tetapi bagi mengelakkan kekeliruan, beg dieja tanpa alif, manakala bega akan dieja mempunyai alif. Yang kedua, akronim. Contoh, tabika. Disebabkan akronim, tabika tersebut akan dieja satu persatu untuk ditukarkan kepada ejaan Jawi seperti ta, alif, ba, ya, kaf, alif. Disebabkan itu, kaf selepas kaf ada alif kerana akronim. Begitu juga dengan kata nama khas seperti proton saga. Ia juga dieja secara satu-satu. Pa, ro, waw, ta, waw, nun. Sin, alif, ga, alif. Maka dengan itu, pengecualian ketiga-tiga ini tidak termasuk dalam hukum ka dan ga. Hukum diftong. Seperti yang kita tahu, hukum diftong terbagi kepada 3, iaitu I, au, dan oi. Maka dengan itu, hukum diftong merupakan gabungan 2 huruf vokal dilafazkan sebagai bunyi lecuran. Bunyi lecuran ni bermaksud bunyi vokal yang pertama, iaitu contoh A menggelucur ke bunyi vokal kedua, iaitu I. Mengapa huruf vokal I tiada? Kerana sekiranya kita lihat dalam perkataan-perkataan yang ada, tiada pergabungan di antara vokal I dan A, I dan U, I dan I, atau sebaliknya. Hukum diftong yang terdapat dalam sajak melalui buku ada 3, iaitu denai, sampai dan gairah. Ketiga-tiga ini membentuk diftong I sahaja. Maka dengan itu, tiada diftong au, oi bagi sajak melalui buku. Bunyi I ini boleh didapati di awal perkataan, di tengah dan akhir perkataan. Syarat bagi diftong I: sekiranya I muncul di awal perkataan, maka perlu ditambahkan huruf hamzah. Namun begitu, kadang-kala huruf hamzah juga hadir di antara suku kata yang pertama, seperti gairah, kerana gairah merupakan pinjaman bahasa Arab. Maka perkataan gairah ini juga mempunyai hamzah kerana ingin mengekalkan ejaan sebenar bahasa Arab tersebut. Manakala sekiranya diftong I muncul di tengah dan akhir perkataan seperti denai yang berada di akhir perkataan, I berada di akhir perkataan, maka tidak akan berlaku penambahan huruf hamzah. Dan yang terakhir iaitu perkataan sampai. Mengapa ada hamzah di atas alif? Kerana ianya merupakan ejaan zaman dahulu, ejaan Jawi zaman dahulu. Ejaan sebenar bagi sampai ialah tanpa alif, tanpa hamzah, maafkan saya, seperti sin, mim, pa, alif, ya, tanpa hamzah. Penggunaan huruf hamzah. Penggunaan huruf hamzah dalam ejaan Jawi ada 5 bahagian, iaitu hamzah di atas alif, hamzah di bawah alif, hamzah setara, hamzah berumah serta
hamzah 3/4. Penggunaan huruf hamzah yang terdapat dalam sajak meridui buku ini ada 5 yang kami dapati, iaitu pertama gairah, kedua sampai, ketiga seindah, keempat melalui, dan yang terakhir adalah manusia. Okey, yang pertama bagi perkataan gairah. Ianya dikenali sebagai hamzah berumah kerana hamzah tersebut berada di tengah-tengah. Hamzah yang berada di tengah-tengah kerana kedudukan hamzah yang berada di tengah kerana pinjaman bahasa Arab. Gairah merupakan perkataan pinjaman bahasa Arab. Seterusnya, hamzah sampai bagi perkataan sampai. Perkataan sampai ini dieja dengan menggunakan ejaan jawi terdahulu. Maka terdapat hamzah, sedangkan ejaan sebenar bagi perkataan sampai tidak mempunyai hamzah. Dan ketiga, hamzah seindah. Hamzah seindah merupakan juga dieja dengan menggunakan ejaan jawi terdahulu. Ejaan sebenar hamzah berada di atas alif. Hamzah berada di atas alif kerana terdapatnya imbuhan awalan se pada perkataan yang bermula dengan huruf alif dalam ejaan jawi. Contoh seindah ada alif. Maka dengan itu akan munculnya hamzah di atas alif. Dan seterusnya di sebelah kanan iaitu melalui. Melalui di dalam sajak merupakan hamzah setara. Namun begitu, ejaan sebenar bagi hamzah untuk melalui adalah kedudukannya 3/4 daripada susunan-susunan ejaan jawi yang lain. Kerana perkataan melalui ini bukannya pinjaman bahasa Arab. Ianya mempunyai hamzah kerana imbuhan akhirnya adalah I selepas vokal U. Melalui, UI. Hamzah akan diletakkan di antara huruf vokal U, I, waw, hamzah, ya. Dan yang terakhir adalah manusia, hamzah manusia. Ianya juga dieja dengan menggunakan ejaan jawi yang terdahulu. Sedangkan manusia hamzah bagi manusia dieja setara dengan huruf-huruf jawi yang lain. Akibat kata pinjaman bahasa Arab. Manusia merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Maka dengan itu, hamzah berada setara dengan huruf-huruf jawi yang lain. Ejaan sebenar untuk manusia, mim, alif, hamzah yang setara, nun, sin, ya. Kata pinjaman boleh dibahagikan kepada dua, iaitu bahasa Arab dan istilah agama dan bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab dan istilah agama, ada dua sistem mengeja kata-kata pinjaman ini, iaitu pertama, kata-kata bahasa Arab yang lazim digunakan dieja menurut bahasa Melayu. Kedua, kata bahasa Arab yang menjadi istilah agama hendaklah dieja seperti ejaan asalnya. Contoh yang terdapat di dalam sajak tersebut ialah khusyuk, insan dan hikmah.
Manakala pula bahasa Inggeris dikekalkan bentuk bunyinya serta terdapat sedikit penyelarasan dengan kaedah ejaan bahasa Melayu. Bunyi glotal dilambangkan dengan huruf kaf. Seterusnya, perkataan imbuhan akhiran an dan ia terbahagi kepada 3. Yang pertama, an ditulis pada kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw. Kedua, an ditulis pada kata dasar yang diakhiri dengan huruf alif. Dan ketiga, nun ditulis pada kata dasar selain pertama dan kedua yang dinyatakan sebentar tadi. Seterusnya ialah huruf darlung. Hukum darlung ini terdapat 5 iaitu dal, ro, lam, waw dan nga. Mengikut hukum ini, jika terdapat perkataan 2 suku kata kedua itu diakhiri dengan vokal A, maka perkataan tersebut hendaklah dieja dengan menambah alif dengan syarat suku kata akhir mestilah dimulai dengan satu daripada huruf-huruf di atas. Contoh daripada sajak ialah bersuara dengan ejaan ba, ro, sin, waw, alif, ro, alif. Kaedah mengeja jawi yang seterusnya ialah perkataan satu suku kata. Perkataan-perkataan yang terdiri daripada satu suku kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris tidak ditulis huruf alif di tengahnya. Manakala suku kata yang dimulai dengan huruf waw hendaklah diletak huruf alif di tengahnya. Contohnya ialah yang dan tak. Yang yang dieja dengan ya, nga dan tak, kof. Selain itu, kaedah mengeja jawi yang lain ialah imbuhan. Setiap imbuhan awalan bertemu kata dasar yang bermula dengan huruf alif, hendaklah dikekalkan huruf alif pada perkataan tersebut. Imbuhan awalan yang dimaksudkan ialah ter, ber, dan per. Contoh yang terdapat di dalam sajak ialah terasuh, berpesta, bertuah, dan berhemah. Marilah kita bersama-sama bijak huruf Jawi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.